Right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada webinar Anjuran Pejasa. Kali kedua dalam tempoh total lockdown ni. Jadi saya faham semua dalam keadaan kawalan masing-masing, bekerja daripada rumah, dan kita jadikan kerja semasa yang sekarang ni kita buat sekali dari rumah ni. So pihak Pejasa dengan sukacitanya kita bawakan bersama juga kepada tuan-puan untuk beberapa sesi webinar yang kita akan adakan sepanjang tahun ni. InsyaAllah ada beberapa seri webinar yang telah kita rancangkan. So pada hari Sabtu lepas kita ada perkongsian kerjaan daripada Puan Amisha. Kemudian hari ini kita bawakan bersama wakil daripada PNET, di mana dia akan berkongsikan berkenaan dengan building the e-payment system for tomorrow. So basically sesi ini akan dilaksanakan sebenarnya daripada wakil daripada PNET. Kita ada dua orang dekat sini, iaitu Cik Faizal dan juga Cik Luqman. Dan untuk dalam tempoh lockdown ni mungkin masing-masing semua dah rindu dengan meja, rindu dengan makanan dekat kafe kan. Jadi bila duduk kat rumah ni, so keep your calm, stay safe, enjoy dekat webinar ni nanti, bawa bersama, minum kopi bersama. So insyaAllah akan datang kita akan dapat kembali dengan keadaan normal seperti biasa lah. So jadi dengan itu saya tak nak cerita panjang berkenaan dengan PNET. Bersama kita juga, saya ada bersama adalah Presiden Pejasa Puan Hanisul, yang turut bersama-sama, yang akan bersama dengan kita di peringkat awal ni, dan juga kita ada dua wakil daripada PNET, Cik Faizal dan juga Cik Luqman. Bagi meneruskan acara kita webinar pagi ini, saya jemput dulu Puan Hanisul untuk memberikan kata-kata haluan untuk kepada semua peserta-peserta webinar kali ini. Silakan Puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua ya. Saya harap semua dah minum lah. Tapi pada mereka yang puasa sunat, alhamdulillah. Okay, terutama di sini saya nak ucapkan lah ya, terima kasih pada Amir ya, TS Amir kita for organising this kira macam knowledge sharing lah. So building the e-payment system of tomorrow oleh PNET, dan dengan sini saya nak ucapkan terima kasih Encik Faizal dan Encik Luqman ya. Dua-dua dia daripada Ecosystem Development Payment Network Malaysia Sdn Bhd, betul kan PNET? Okey, dan seperti inilah yang mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum ya, kita pun tahu MOF ya, Kementerian Kewangan pun dalam proses kita sekarang dalam implementasi end-to-end. Maknanya di sini salah satu daripadanya adalah mengenai dengan e-payment secara, ya e-payment lah, itu pembayaran secara online. Dan memang kita ikut inisiatif by 2022 kita dah kena complete ya, almost all e-payment, dan alhamdulillah ya, sehingga ni saya difahamkan lah until end of last year dah almost 60%. Tapi banyak lagi yang inisiatif yang kita nak buat lah mengenai dengan tu ya. Dan seperti ni yang kita faham lah, bila dalam zaman pandemik ni, dan especially bila PKP ni banyak kaunter-kaunter terpaksa ditutup, dan juga di sini kita maybe this is satu hikmah ya, supaya mungkin dengan ini maknanya agensi dan juga penerimaan rakyat terhadap e-payment ni mungkin boleh ditingkatkan ya. So tanpa disedari kita terpaksalah adapt to this pendetailan. Dan juga di sini seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, di antara banyak services yang kita yang telah ada lah, macam bayar online, macam cukai pintu, cukai tanah, and then road tax dan semuanya. Okey, di sini because of this Pejasa ya mengambil inisiatif inilah untuk bersama dengan kolaborasi dengan PNET ya, especially dalam menyampaikan dan knowledge sharing juga, khususnya untuk kita bagi penjelasan lah. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka yang dalam admit ni mana yang boleh suarakan silakan, tidak mana yang dalam tu YouTube atau mana yang boleh chat sampaikan, ataupun kalau ada tu mana-mana maklum lah, WhatsApp pada kami, kita akan cubalah dapatkan ya. Dan juga di sini kalau ada certain sesi tu perlukan penerangan detail mungkin daripada PNET,
Boleh ya later on ya kalau kita perlu ya. Okay. So saya dengan ini pun saya pun sampai tu nak maklumlah kita di sini ada dua channel, satu menggunakan Amit dan juga satu menggunakan YouTube. Okey, dan juga di sini untuk makluman ya, kita di sini bukan saja pengkongsian bidang dalam ICT. So kalau ada lain-lain, jadi tuan-tuan puan-puan yang dekat YouTube dan mana, kalau ada benda-benda lain lah selain daripada benda teknikal atau benda-benda ini, kalau yang lain-lain yang kita perlu nak kongsi ataupun you all sendiri nak share dengan kami pun boleh ya. Itu boleh kami. Ada orang kata pasal landscape lah, agriculture lah ya, pasal horticulture lah macam lah. Manalah tahu kan zaman ni, tapi kita insyaAllah lah kita akan kongsi sama-sama. Okay, saya pun tak nak waste time jadi semua. So di sini saya paskan lah mungkin kepada Cik Faizal untuk teruskan. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekejap. Terima kasih Puan Izzul. Sebelum saya pass kepada Cik Faizal ni, just untuk makluman kalau dekat skrin kita ni, kalau kata ada sesiapa yang during the webinar ni ada nak terus bercakap, so just click raise hand. Jadi nanti saya akan bring out ke stage. Maknanya you all boleh bercakap terus dengan speaker dekat stage nanti. Turn on your mic, buka mikrofon masing-masing. So kalau kata mana yang segan dan malu nak terus bercakap suara, mungkin suara tu sedap kan, saya nak bagi dengar orang, kita boleh bertanya dekat ada button Q&A. So dekat button Q&A tu ada boleh type soalan dekat situ, nanti saya akan bawakan soalan tu ke stage untuk kita dapatkan penjelasan dan jawapan daripada speaker. So basically dua benda tu, dan kita minta supaya kalau ada dalam bentuk soalan masukkan dalam Q&A punya menu jangan type di chat, nanti susah kita nak buat carian tu nanti. So kita dah ada dalam lebih kurang 88 orang dekat dalam sesi kita sekarang ni. So saya dengan itu saya serahkan kepada Cik Faizal untuk introduction dan seterusnya meneruskan bagi sesi webinar ini. Okey. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhinggalah kan, especially kepada Puan Hani, kepada Encik Amir untuk organising this webinar session and orang kata inviting us to be part dalam this webinar untuk nak orang kata give some input or maybe perhaps information berkenaan dengan e-payment, what is happening to the ecosystem of e-payment dekat Malaysia ni, that number one. So before you proceed further, so nama saya, izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Faizal Razali daripada Ecosystem Development Team Payments Network Malaysia Sdn Bhd ataupun kita panggil sebagai PayNet. Jadi bersama-sama saya hari ini adalah teammate saya Encik Lokman, Assistant Manager daripada PayNet juga. So basically lebih kepada untuk sekadar introduksi berkenaan dengan our team, kami bertanggungjawab untuk nak develop perkembangan e-payment bukan hanya di kalangan government agencies, tetapi kita akan cover juga untuk non-government agencies untuk sama-sama turut serta dalam memperkembangkan ekosistem e-payment di Malaysia. So sebelum kita start further, Lokman can flash out the slide so that we can do the introduction on PayNet. Lokman? So sebelum kita mulakan, so harap sesi pada kali ini akan memberi manfaat kepada semua peserta. Sit back, relax, enjoy the presentation. So basically our topic for today, we are focusing on building the e-payment system of tomorrow. So yang mana sekarang ni pentingnya e-payment tu sekarang sebab cakna kepada perkembangan semasa kan, iaitu COVID-19 situation ni. So nak keluar pergerakan terbatas, lepas tu nak keluar dengan risiko yang amat tinggi. Jadi e-payment ataupun pembayaran secara atas talian adalah orang kata salah satu pilihan yang kita ada sekarang ni yang akan memberikan kemudahan dalam masa yang sama memberi keselamatan dan kesihatan kepada kita. Jadi sebagai pengenalan untuk Payments Network Malaysia Sdn Bhd, kalau dulu nama kami adalah kita panggil sebagai MyClear, Malaysia Electronic Clearing Corporation Sdn Bhd. Itu nama kami, nama lama 2017 yang lepas. Atas arahan daripada pihak Bank Negara Malaysia, maka kita change kita punya corporate entity daripada MyClear kepada PayNet. So PayNet last time
untuk MyClear kita tak combine dengan Maps. So during the direction daripada Bank Negara Malaysia, maka PayNet ni kita combine dengan Maps. So siapa yang pernah tengok logo Maps dekat ATM machine, pernah tengok ATM machine Maps, so itu adalah sekarang ni sebahagian daripada ekosistem PayNet. So untuk makluman, PayNet ni kami adalah Malaysia Premier Payment Network Central Infrastructure, yang mana Bank Negara Malaysia merupakan pemegang saham utama di dalam syarikat kami bersama-sama dengan 11 bank-bank tempatan sebagai joint shareholder. Okey, so seterusnya dari segi next slide Tuan Lokman, berkenaan dengan kami punya vision dan juga mission untuk kami nak memperkasakan digital ekonomi di Malaysia. Itu adalah visi utama kami. Yang kedua berkaitan dengan misi kami untuk nak become trusted enabler, yang mana kita akan inklusif dan juga lebih kolaboratif untuk financial ecosystem. So dua visi dan juga misi ini kita lahirkan 4 pillars seperti yang tertera dalam skrin tu, untuk kita nak mempercepatkan penerimaan e-payment untuk ekosistem. Yang kedua untuk involve proactively, untuk kita nak explore untuk inovasi yang baru berkenaan dengan e-payment. Yang ketiga, kita untuk nak buat benda tu lebih advance untuk ekosistem kita berdaya saing di Malaysia. Dan yang terakhir sekali, untuk kita nak teruskan membina, teruskan maintain untuk fungsi integrated future-ready infrastructure yang ada di Malaysia. Seterusnya berkaitan dengan apa produk yang ada di dalam PayNet. Kalau kita perasan, mungkin kita sangat familiar IBG. Daripada dulu nak transfer duit IBG, kita akan kerap guna IBG. Tapi dia ada evolusi yang berlaku. Daripada IBG untuk batch punya processing, kita dah move kepada real time punya processing, iaitu melalui IBFT, ataupun produk yang terbaru yang diperkenalkan dalam pasaran sekarang adalah Duit Now Funds Transfer, iaitu nanti Cik Lokman akan go more details berkenaan dengan produk yang berkaitan. Selain daripada itu, direct debit untuk recurring payment, operate by PayNet, kemudian e-Speak yang kebanyakan government agencies guna ataupun mana-mana businesses gunakan untuk buat check. So PayNet yang operate untuk check clearing, itu di bawah produk nama dia e-Speak. Kemudian FPX yang terbaru ni kita ada 66 daripada Lazada, daripada Shopee kan. So 66 tu behind it adalah pakai platform gateway FPX untuk online purchase. So selain daripada itu, kita juga ada My Debit. Kalau keluarkan purse, kita nampak dekat kita punya ATM card ada tertera My Debit, yang mana dia akan allow customer untuk nak tap dekat mana-mana terminal untuk membuat POS punya payment. Also operate by PayNet. Selain daripada itu, as mentioned earlier, ATM machine yang ada tertera logo Maps, so iaitu juga operate by PayNet. Kalau kita perasan white label punya ATM kan dekat industri, so itu adalah operate by kami, by PayNet. Dan untuk yang seterusnya dari segi Duit Now QR, so yang mana ini adalah salah satu komponen yang penting sekarang ni yang akan diterangkan oleh Encik Lokman sekejap lagi, berkaitan dengan Duit Now QR, fungsi Duit Now QR, penglibatan untuk bank dan juga untuk non-bank seperti contoh e-wallet, untuk bersama-sama bersepadu masuk ke dalam satu sistem yang baru kita panggil sebagai Duit Now QR, supaya benda tu tak run in silo lagi. Okey, dan yang terakhir sekali untuk bill dan juga invoice punya payment, so pembayaran boleh dilaksanakan melalui perkhidmatan JomPay. Okey, so seterusnya, so tujuan ataupun permasalahan yang kita cuba nak rungkaikan pada orang kata era ataupun dekad yang sekarang ni kan, yang pertama sekali untuk menghubungkan mana yang belum berhubung. Sebagai contoh, sebelum adanya PayNet untuk di bawah Duit Now, antara bank dan juga non-bank dia tak berhubung. Non-bank akan lebih refer kepada e-wallet. So dia tak berhubung, dia tak saling berkait. So melalui PayNet, melalui Duit Now, so kedua-dua industri ni akan dihubungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi instant ataupun immediate punya availability funds tu tadi, untuk nak buat recon, untuk nak buat payment, sebelum ni batch processing. So we are looking forward untuk nak make it benda tu instant punya settlement, instant punya payment, instant punya collection. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi e-payment online ni, memang dia akan memberi fokus kepada 24/7 punya service, yang mana dia akan make and collect payment conveniently tu anytime, anywhere. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, dari segi information berkaitan dengan pembayaran tu perlu ada untuk memudahkan government agencies ataupun businesses untuk nak buat reconciliation. Itu adalah 4 perkara ataupun 4 permasalahan yang kita cuba rungkai dalam industri e-payment untuk
zaman sekarang. Okey, seterusnya berkaitan dengan RPP ekosistem, saya akan serahkan kepada Encik Lokman untuk slide yang seterusnya. So RPP lebih kepada real time retail payment platform, yang mana ini adalah platform terbaru yang telah pun diperkenalkan oleh pihak PayNet sejak tahun 2018 yang lepas. So di bawah platform RPP terdapat beberapa produk atau perkhidmatan terbaru yang akan diperkenalkan. Sebagai contoh, yang pertama, Duit Now Credit Transfer. Mungkin di kalangan peserta pernah tengok dekat bank, kita punya internet banking, mobile banking ada tertera Duit Now Funds Transfer, Duit Now Credit Transfer sebagai contoh. So apa fungsi, apa tujuan dan kenapa ia penting, saya akan serahkan kepada Encik Lokman untuk nak terangkan. Kemudian Duit Now QR berkaitan dengan pembayaran melalui mobile banking ataupun e-wallet apps. Bayar dekat Duit Now QR Code, yang mana ada tertera Duit Now QR Code, tak kira sama ada mobile banking ataupun daripada e-wallet app, boleh scan QR yang sama. Dan seterusnya ada 3 produk yang terbaru yang kita akan perkenalkan dalam masa terdekat, iaitu Duit Now Online Banking Wallets, Duit Now Request dan yang terakhir Duit Now Auto Debit. So berkaitan dengan platform terbaru under RPP, Real Time Retail Payment Platform ni, dia akan memberi manfaat bukan sahaja kepada bank, bukan sahaja kepada e-wallets, tetapi dia akan memberi manfaat kepada pihak acquirer, sebagai contoh TPA, businesses, government agencies dan juga billers ataupun merchant. Okay, so without further ado, panjang pula saya punya introduksi, so saya serahkan kepada Encik Lokman untuk nak teruskan berkaitan dengan details slide presentasi kami pada hari ini. Silakan Encik Lokman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Faizal atas pengenalan sebentar tadi. Okey, nama saya Luqman bin Mahathir. Saya adalah assistant manager untuk ecosystem development di bawah retail retail payment services under PayNet ataupun Payment Network Malaysia Sdn Bhd. Okey, untuk menambah apa yang telah diperkatakan oleh Tuan Faizal sebentar tadi, so izinkan saya untuk memberi sedikit penerangan mengenai retail payments platform ataupun dalam kata singkat kita panggil RPP. Okay, so RPP ni adalah satu infrastruktur yang baru dibangunkan oleh pihak PayNet untuk kita facilitate payment yang sebab sebelum ni platform-platform yang telah dibangunkan oleh PayNet ni, dia dibangun secara berasingan ataupun secara silo. So untuk RPP ni, dia adalah satu platform yang lebih menyeluruh di mana dia akan menyediakan facilitate untuk pelbagai fungsi pembayaran di bawah satu platform. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tengok sebentar tadi adalah jika kalau katakan untuk produk-produk seperti FPX, Direct Debit, IBG, so perkhidmatan-perkhidmatan ni semuanya dibangunkan secara silo dan untuk membangunkannya dia memerlukan satu kos yang berasingan. Tetapi untuk RPP ni, satu platform ni dia satu platform yang memungkinkan untuk facilitate pelbagai fungsi pembayaran. Okay, yang saya akan terangkan sebentar nanti. Okay, so ini adalah roadmap ataupun garis masa yang boleh dilihat untuk real-time payment platform ni atau RPP ni. Kita bermula pada pelancaran Duit Now online transfer seawal Disember 2018 dan pada Julai 2019 kita telah pun berjaya bangunkan Duit Now QR, di mana kita telah pun mulakan dengan pilot merchant dan juga pilot acquirer, dan kemudian kita pergi kepada quarter 4 2020 di mana beberapa produk juga telah pun dibangunkan seperti Duit Now Online Banking Wallets, Duit Now Auto Debit dan Duit Now Request, dan kita juga telah pun keluarkan satu API untuk memungkinkan sebarang integrasi daripada pihak acquirer dan juga partisipan lah untuk digunakan bagi
linkkan RPP ni dengan pihak mereka. Dan kemudian pada quarter 1 suku tahun pertama 2021, kita telah pun membangunkan cross border Duit Now QR dengan negara Thailand, di mana cross border ni memungkinkan pembayaran melangkaui sempadan lah. Maksudnya untuk pilot ni kita start dengan negara Thailand. Okay. Dan kita juga bangunkan API platform di mana API platform ni untuk pihak-pihak developer rujuk. So tapi benda ni kita akan start dulu dengan pihak-pihak partisipan untuk connect dengan kita punya API platform dulu. Okay. Dan kemudian suku tahun kedua 2021 Duit Now QR segmen pilot, dan juga kita pun telah pun menambah baik spesifikasi untuk perkhidmatan API yang telah pun kita sediakan di pihak untuk pihak developer dan juga pihak partisipan. Dan kita pun telah pun memulakan cross border dengan negara jiran iaitu Singapura, dan kemudian kita jangkakan pada akhir tahun ni kita akan ada pilot merchant untuk transit tol parking, dan juga kita menuju kepada real time settlement. Tapi benda tu masih lagi dalam peringkat pembangunan lah. Okay, secara overviewnya, pada fasa pertama untuk RPP ni kita telah pun melancarkan Duit Now Online Transfer, di mana Duit Now Online Transfer ni dia pakai proxy ID. Okay, proxy ID ni terdiri daripada nombor mobile, IC, passport number, dan juga business registration number ataupun nombor pendaftaran syarikat. Okay, dan produk seterusnya adalah Duit Now QR, di mana Duit Now QR ni adalah satu QR universal yang digunakan pakai untuk memungkinkan transaksi daripada mana-mana aplikasi bank dan juga aplikasi e-wallet. So dengan hanya menggunakan satu QR ni, dia mungkin untuk membuat bayaran daripada mana-mana participants mobile banking app ataupun e-wallet app. Okay, maksudnya dia kita panggil interoperability, saling connecting lah daripada situ. Okay, dan kemudian untuk fasa keduanya kita ada beberapa produk juga seperti Duit Now Online Banking Wallets, di mana Duit Now Online Banking Wallet ni fungsi dia adalah sama seperti FPX yang seperti kita kenali pada masa inilah. So kita akan fungsi untuk Duit Now Online Banking Wallets ni dia akan later on dia akan replace dia akan replace FPX ni sebagai platform pembayaran online. Okay, kita jangkakan dalam masa 2023 untuk FPX ni fully migrated kepada Duit Now Online Banking Wallets ni. Okay, dan consents ni adalah yang untuk payer ataupun pihak pembayar tu dia memberi satu authorization untuk merchant ataupun government agency untuk membuat pembayaran secara berkala ataupun berulang. Okay. Duit Now Auto Debit ni, Duit Now Auto Debit ni fungsi dia adalah untuk pembayaran berkala tu, di mana dia akan menggunakan pakai konsen tu, dan konsen ni akan digunakan pakai untuk membuat pembayaran secara berkala tersebut. Okay. Ini yang kita saya katakan tadi, daripada segi interoperable account to account tu, maksudnya dia tidak sahaja terhad kepada bank. Okay, bila kita cakap pada interconnectivity antara di dalam financial market kita ni sekarang ni, dia bukan saja terhad kepada
bank-bank sahaja sebagai peserta PANEC ni, tetapi juga dia melangkaui kepada pihak-pihak e-wallet sekarang ni yang kita panggil non-bank participant ataupun peserta yang bukan bank. So seperti e-wallet yang bukan bank adalah macam Touch 'n Go, GrabPay, Boost, dan juga like Shopee Pay, dan juga beberapa lagi peserta bukan bank. Okay, so daripada di dalam ekosistem RPP ni kita memungkinkan pembayaran boleh dilakukan daripada pihak bukan bank kepada pihak bank. So itu adalah aspirasi yang kami bawalah untuk membangunkan ekonomi digital di Malaysia ni. Okay. So saya start dengan Duit Now. So Duit Now ni adalah satu perkhidmatan pindahan dana lah ataupun fund transfer dengan menggunakan proxy ID. So proxy ID ni apa? Proxy ID ni adalah identifier yang link dengan respective account, nombor account pihak pembayar tersebut. Okay, contohnya yang seperti saya tekan tadi, nombor handphone, IC, passport number, ataupun kalau katakan army and police number pun boleh digunakan juga, dan juga nombor pendaftaran syarikat. Okay, so untuk memungkinkan pemindahan dana ni untuk bagi pihak government ataupun bisnes sendiri, so bank account tak perlu digunakan. Maksudnya tak boleh digunakan ni maksudnya tak perlu disclose lah. So bagi contohnya, saya ambil satu contoh, kalau katakan untuk pembayaran pindahan dana untuk pembayaran sumbangan ataupun bantuan. Okay, so maksudnya daripada sini pihak government agency tu hanya perlu kena pasti nombor IC pihak yang penerima bantuan tu, tapi dengan syarat penerima bantuan tu mesti mendaftarkan akaun dia dengan link dengan nombor IC dia, nombor IC dia. Maksudnya nombor IC dia mesti link dengan akaun yang dia nak linkkan tu lah. Okay, so maksudnya bila dah ada link tu, maksudnya bila agensi tersebut membuat pemindahan dana kepada IC tersebut, maksudnya dia telah automatically dana tu akan pergi kepada akaun yang dia linkkan tersebut. Okay, so di sini kita dapat mengelakkan isu-isu seperti kalau akaun yang ada dalam simpanan pihak agensi kerajaan tu, maksudnya dah dormant ataupun tak update lagi. So maksudnya bila kalau katakan tak update tu, maksudnya kemungkinan untuk rejection tu akan menjadi lebih kurang lah. Okay, so dengan kalau katakan untuk ini pihak penerima tu dia kena bagi tahu, kalau katakan ada change ke apa, dia kena bagi tahu pihak agensi tersebut untuk sebarang update lah. So kalau katakan dia dah close account, tapi kalau katakan yang ni kita dapat kita dapat mengelakkan isu-isu seperti inilah. Okay, so I mean of course sebab kita untuk nombor IC ni dia adalah something yang memang setiap orang setiap rakyat Malaysia ni ada, dan dia memang takkan berubah-ubah. Okay, so itu untuk ni lah, untuk Duit Now. So bagaimana untuk menjalankan transaksi Duit Now ni? Okay, so untuk bagi penerima untuk receive payment tu, so penerima tu seperti saya katakan tadi, dia perlulah mendaftarkan
IC number dia dengan akaun mana yang dia nak terima, dia nak linkkan akaun tu. So dia kena update, dia sama ada dua lah, sama ada seorang tu boleh ada dua Duit Now ID. So dia untuk satu akaun tu dia link kepada IC dia, dan untuk akaun yang lain dia boleh linkkan dengan contohnya phone number. Okay, untuk phone number tu. Okay, so tapi untuk bila kita nak membuat pembayaran, maksudnya nak transfer duit tu, maksudnya kita tak untuk orang tu dia tak perlu nak buat pendaftaran lah. Tapi bila nak dia kena masukkan nombor IC ataupun nombor telefon orang yang dia nak hantar tu. Maksudnya dan juga amount lah. So bila dia dah masukkan nombor tu, dia tekan send dan benda tu akan berjalan seperti biasa. Okay. Ini adalah salah satu contoh di mana melalui mobile banking application ni bagaimana seorang tu membuat pemindahan transfer menggunakan Duit Now. Okay, Duit Now transfer. So bila dia login pada dia punya aplikasi perbankan tu, dan dia pilih Duit Now, dia pilih IC number, dan kemudian bila dah masukkan IC number tu dia continue, dan kemudian dia akan dapat notifikasi macam ni lah untuk confirmation, dan kemudian untuk authentication tu dia bergantung kepada pihak bank lah. Maksudnya setiap bank mempunyai cara authentication ataupun untuk verification dia yang tersendiri lah. Macam untuk bank Maybank ni, dia punya ni dia akan request TAC. So bank dia, setiap bank mempunyai cara-cara berbeza lah, atau mungkin sama. So selepas dah verification atau authentication ni, transfer tu telah pun berjaya lah dilakukan. Okay. Dan untuk selalunya kalau katakan seseorang tu dia nak tukar bank dia. Okay, macam mana nak tukar? Kalau katakan sebelum ni saya dengan Maybank, so saya nak tukar saya punya proxy ID tu daripada Maybank, saya nak tukar akaun saya kepada akaun yang lain. So saya pilih, kalau katakan ni saya bagi contoh pada pihak pada aplikasi Maybank. So saya pilih pada Mi ni, pilih pada Duit Now, dan kemudian automatik kalau katakan information untuk bagi seorang customer tu, dia akan tunjuk list bank yang dia ada yang telah didaftarkan. So bila yang ini dia ada account dengan HB Bank yang telah didaftarkan, so dia akan pilih yang tu. So bila yang tu dia akan switch ke bank yang ni, ke HB Bank ni, dia tekan yes. So bila dia tekan yes, then dia akan pilih Maybank account yang dia nak tukar tu lah. So bila dia pilih tu, then dia akan confirmkan balik lah, agree dan request TAC, dan dia pun telah pun switch to that particular bank. Okay, so saya move on to a new product which is Duit Now QR. So Duit Now QR ni seperti yang kita tengok, kalau katakan selalunya sebelum ni di kaunter-kaunter jualan ke apa, ataupun di kaunter kalau kita pergi kafe, restoran ke apa, kita dapat tengok banyak QR daripada banyak company lah. So bagi pihak peniaga, dia punya intention tu adalah untuk memudahkan bagi pihak pelanggan lah. Kalau kata pelanggan ni mungkin sebelum ni sebab tak ada interconnectivity, interoperability, so dia kena sediakan semua QR ni. Tetapi kita nak avoidkan isu di mana peniaga-peniaga ni nanti at the end of the day dia kena ada, kalau 5 company yang dia QR tu, 5 report yang dia nak kena go through. Okay, so
kita memungkinkan semua QR code ni disatukan dengan satu QR, iaitu Duit Now QR, di mana Duit Now QR ni bila merchant ataupun penjual tu display satu Duit Now QR code ni, tak kira customer daripada bank ke ataupun e-wallet ke, dia just scan dengan Duit Now QR ni dan memungkinkan transaksi itu berjaya untuk dijalankan. Okay, so untuk Duit Now QR ni kita berpandukan kepada Bank Negara punya Interoperable Credit Transfer Framework, di mana yang seperti saya katakan tadi, dia untuk memastikan interoperability. Interoperability ni maksudnya satu QR ni dia boleh link dengan semua, bukan saja bank tetapi juga syarikat-syarikat e-wallet, okay, e-wallet app untuk membuat pembayaran. Okay, dan ini adalah senarai peserta, atau kita panggil peserta itu adalah daripada pihak bank yang mana yang telah pun berjaya mengaktifkan Duit Now QR ni di pihak mereka. Okay, dan juga yang coming up pun dengan coming soon pun, basic all yang semua bank-bank yang di bawah ni semua, maksudnya kalau katakan once dia dah ni, maksudnya kita tak kisah apa, tak perlu nak gaduh-gaduh kalau katakan yang I tak boleh pakai yang ni, tak boleh scan yang ni. So kalau ada Duit Now QR ni semua boleh. Okay, so bagaimana proses flow berjalan tu? Okay, so untuk satu agensi ataupun merchant tu sendiri, dia hanya perlu engage dengan satu acquirer saja, dan acquirer ni contohnya pihak bank ataupun pihak e-wallet lah, dia hanya satu registerkan, tolong onboardkan untuk government agency ataupun penjual ni, dan dia akan bagi kod tu kepada pihak ni, dan itu saja. Maksudnya dia hanya engage dengan satu bank saja. So untuk pada pihak government ataupun pihak merchant ni, dia hanya displaykan satu Duit Now QR code ni. Customer tak kisah dia buka Boost ke, Touch 'n Go ke, even Bank Mamalat punya app pun dia dah boleh scan. Duit Now QR tu, dan kemudian dia proceed dengan masukkan nombor amount dan pilih dia punya source of fund lah, dan kemudian dah tu boleh settle dah. Semudah itu. Okay, so untuk engagement dengan acquirer tu, so maksudnya dia lebih kepada untuk untuk menjelaskan seperti biasa kalau dengan acquirer tu, kita untuk confirmkan berapa transaction fee yang diorang buat tu, tapi and then berapa lama settlement period semua tu, dan juga proses-proses yang berkaitan dengannya lah. Okay, ini adalah saya tunjukkan sedikit kita punya inisiatif daripada pihak PayNet, di mana kita pergi ke ni sebelum MCO tu lah, dan ni awal tahun, di mana kita pergi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meluaskan lagi penggunaan Duit Now QR ni. Seperti di Terengganu kita telah pun buat inisiatif Pasar Payang Digital, di mana kita telah mendaftarkan penjual-penjual di bawah Pasar Payang tu untuk pakai Duit Now QR ni di dalam operasi mereka lah. Dan di Negeri Sembilan, di bawah inisiatif Rembau Digital ni, kita telah pun memperkenalkan Duit Now QR ni pada penjual-penjual di bawah Parlimen Rembau. Dan untuk Duit Now QR, kita pun telah pun meluaskan lagi penggunaan Duit Now QR ni untuk penjual-penjual pasar-pasar tani, pasar-pasar kering, pasar-pasar basah jugalah. Okay. Ini kita punya pelancaran Duit Now QR, di mana pada 20 Januari tahun lepas kita telah pun dijalankan di Cyberjaya, dan kemudian kita telah pun menjalankan
Penang Cashless Initiative di pasar-pasar besar di Pulau Pinang juga. Okay. Dan bukan saja terhad kepada penjual-penjual, tetapi hospital pun mengadaptasi Duit Now QR ni untuk kegunaan testing untuk COVID-19 semua ni kan, drive-thru semua tu. Okay, di bawah KPJ Hospital ni lah. Okay, dan juga beberapa inisiatif daripada pihak bank dan juga pihak-pihak yang berkepentingan lah. Okay, so serta Duit Now QR, kita pergi kepada Duit Now Request. So apa ni Duit Now Request ni? So Duit Now Request ni basically kalau katakan kita nak request payment daripada satu pihak yang lain lah. So kita akan hantar request ni daripada mobile banking app kita ataupun kita punya internet banking website lah. So pembayar tu akan menerima notifikasi untuk kita punya request tu. So untuk approve it atau di dalam dia punya mobile banking app ataupun internet banking website dia. Okay, so request tu akan dimajukan kepada pihak pembayar tu melalui Duit Now ID yang kita yang seperti saya katakan tadi lah, maksudnya phone number dia, IC number dia, passport number dia ataupun business registration number tu. Okay, untuk request tu maksudnya kalau katakan requester tu sekarang ni kalau kan dia nak minta payment daripada, contohnya okay, saya ambil satu contoh lah, kalau katakan mungkin satu agensi ni dia ditugaskan untuk kutip hutang, okay, untuk penerima pinjaman pendidikan. Okay, so requester ni dia akan identify based on IC lah, usually IC lah kan, pada pihak peminjam ni. Okay, so untuk payer tu dia akan login to online banking, dia akan satu online banking portal tu, dan kita akan dia akan based on ni dia akan hantar the request tu kepada pihak-pihak pembayar tu sendiri. Okay, so then pihak pembayar tu dia akan menerima payment request daripada pihak bank lah. Dia akan, sebab request tu dia akan hantar melalui online banking website ataupun online banking portal yang disediakan oleh pihak bank lah. Okay, pihak bank. So kalau pihak pembayar tu approve untuk proceed with that transaction tu, dia akan benda tu akan dijalankan lah. Okay. Basically ini adalah proses flow dia, di mana okay, requester tu akan request payment di bank di aplikasi bank, okay, menggunakan Duit Now ID payer ataupun pembayar tu. So selepas itu dari pihak paynet akan validate, di mana dia akan pastikan that Duit Now ID tu valid. Okay, so bila tu kita akan hantar kepada pihak payers bank tu, maksudnya payers bank tu bank pembayar tu lah. So bank pembayar, sebab bank pembayar tu dia akan pushkan that notification tu kepada pembayar, dan pembayar tu akan receive that request notification tu, dan bila tu dia akan approve ataupun dia boleh able to reject jugalah. So, bila dia akan approve tu, then dia akan approve, dan kemudian bila approve dia akan automatically transfer, dan pihak requester tu akan menerima bayaran tersebut lah, based on apa yang dia request, amount yang dia requested. Okay. Kemudian kita pergi pada online banking wallets, di mana online banking wallets ni adalah yang seperti saya kata tadi adalah untuk memungkinkan pembayaran secara online juga. Okay, tetapi di dalam
in a more upgraded ataupun enhanced punya environment lah, di mana sebelum ni kalau kita refer kepada FPX, dia hanya terhad kepada 17 ataupun 18 B2C issuing bank saja ataupun buyer bank saja, dan untuk B2B dia hanya terhad kepada 21 buyer bank saja. Tetapi untuk Duit Now online banking wallets ni, dia tidak terhad kepada bank, peserta-peserta bank, tetapi dia juga meliputi semua peserta-peserta RPP, contohnya bank dan juga syarikat-syarikat e-wallet. Okey, di mana dia lebih kepada dia lebih menyeluruh lah daripada segi ni. Untuk dia punya user experience pun lebih baik berbanding dengan FPX. Okey, di mana FPX sebelum ni dia menggunakan redirections. Kalau katakan untuk RPP tu dia lebih in terms of kalau katakan bila seseorang buat pembayaran tu, dia punya flow tu dia akan detect, okay, based on mobile banking experience tu, dia akan terus push the particular mobile banking app yang dipilih oleh pihak pembayar tersebut. Okay, contohnya, okay, saya bagi satu senario lah. Okay, kalau katakan payer tu sendiri, okay, dia pergi kepada kita ambil satu, okay, ambil satu contoh, Shopee lah. Okay, katakan Shopee dah berdaftar dengan Duit Now online banking wallets. So bila dia pergi proceed pada payment, so and then dia pilih bank ataupun e-wallet mana yang available. So that particular bank ataupun mobile banking app tu, dia akan terus link dengan that particular mobile banking app. Contohnya dalam device you all tu, dalam device customer tu, payer tu ada Maybank to you. So automatically dia akan terus kepada Maybank to you punya app. So di mana dia melalui mobile banking Maybank to you punya app ni, you be able to approve that particular transaction. So without you logging in to the respective mobile banking app ataupun mobile banking internet banking website. So maksudnya daripada sini dia punya user experience dia lebih cepat ataupun lebih enhance. So in terms of that, kira kita memungkinkan benda tu berlaku dengan secara teruslah. Okay, payment confirmation tu didapati dengan secara terus. Okay, dan untuk consent pula, so consent ni adalah kita panggil sebagai macam authorization lah. Maksudnya saya sebagai pembayar, okay, saya akan initiate consent ni kepada pihak merchant ni ataupun pihak government agency ni untuk membuat pembayaran berdasarkan all this information lah. Maksudnya ada minimum dengan maximum amount yang dia boleh di-charge, dan berapa dia punya kekerapan dia, dan consent ni akan digunakan oleh pihak agensi atau pihak merchant tu untuk membuat pembayaran pada masa akan datang. Okay, so consent ni akan store di dalam PayNet, dan bila government agency ataupun seller tu, dia akan call for that particular consentnya bila mana benda tu hendak digunakan lah, bila pembayaran tu nak dibuat. Okay, so Duit Now auto debit ni dia berkait rapat dengan consent tadi, di mana kira bila consent ni
digunakan consent ni yang seperti cakap tadi, dia mempunyai unique ID ataupun tokenization yang akan disimpan di pihak Paynet lah, di RPP platform ni. So dan maklumat yang telah saya kata, yang macam saya cakap tadi, maximum amount, bila expired dia, and then berapa kekerapan itu, semua akan ada di dalam consent ni. So consent ni dia berkaitan dengan real time debit, real time debit ni lah. Okay, auto debit ni. Okay, so see, kalau katakan untuk pembayar tu sendiri, so bila dia dah subscribe dengan servis dan dia dah create dia punya consent tu dengan dia punya Duit Now ID tu, contohnya dengan IC dia ataupun phone number dia. So basically bila dia bila dia authorize the consent tu, consent confirmation tu akan dihantar kepada pihak seller ataupun pihak government agency tersebut. Okay, dan kemudian based on the consent tu, benda tu akan dihantar kepada pihak komisi tu untuk memungkinkan sebarang transaksi secara berkala lah. Maksudnya tiap-tiap bulan dia akan bayar. Maksud untuk contoh subscription ataupun monthly payment atau monthly installment untuk untuk bayaran balik pinjaman. Seperti itu. Okay, so yang ni adalah proses flow dia, di mana pada payer tu bila dia subscribe ataupun mulakan contohnya ini untuk subscription lah, subscription pada servis ataupun dia sign up untuk installment plan ke apa. So servis apa provider tu ataupun merchant tu akan initiate consent tu, dan dia akan select mobile banking yang dalam dia punya particular device tu, dan payer tu dia akan approve the consent tu, dan consent confirmation tu akan disimpan oleh pihak service provider, dan kemudian pihak ni akan digunakan oleh pihak service provider tu untuk charge to every berdasarkan apa yang telah dipersetujui dengan pihak payer lah ataupun pihak pembayar. Okay. So kemudian untuk yang Duit Now Auto Debit juga, bagi service provider tu dia boleh untuk uploadkan satu debit file kepada pihak bank, dan pihak bank akan majukan kepada pihak Paynet untuk membuat debit fund. Okay, so debit fund ni basically untuk kalau katakan ada list of customer dia yang untuk dibuat based on their consent, dia dah dapat consent ni, then kita akan proceed dengan the debit confirmation based on the list that is given daripada pihak participant bank tu. Okay, so then selepas tu that particular bila kita dah mengesahkan benda dia punya transaksi yang di dalam list tu, then kita akan pergi balik kepada pihak bank untuk memungkinkan debit confirmation tu dijalankan kepada pihak service provider ataupun merchant ataupun government agency yang terlibat. Okey, saya rasa itu saja daripada pihak kami. Kalau tak ada apa-apa, kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, terima kasih Encik Roban. Okey, kita ada beberapa pertanyaan yang daripada peserta ni, yang mana dia letak dekat dalam menu Q&A ni. Saya show on stage. Okay, saya unshare dulu untuk-nya. Cik Roban ya? Ya? Saya unshare dulu yang stop presenting dulu. Okey, unshare. Alright. Okay, ada
ada satu soalan ni daripada dia tanya di live di YouTube. Okey. Kata dia pernah guna Duit Now, akan terima mesej ke ataupun sebab dia hantar menggunakan nombor telefon, terima guna bank yang tak sama dengan pengirim. Ini yang kes-kes yang saya rasa kadang kita tak tahu kita daftar bank mana. Oh, okey. So maksudnya di sini saya nak fahamkan soalan dia. Okey. Saya pernah sekali guna Duit Now, penerima akan terima mesej ke. Saya hantar menggunakan nombor telefon dan penerima guna bank yang tak sama dengan pengirim. Nombor telefon penerima guna bank yang sama. Okey, dia macam ni. Okey, kalau katakan bila kita hantar Duit Now tu sebab kebanyakannya berlaku bila penerima tu tak tahu dia punya Duit Now ID tu link dengan akaun yang mana satu. Okay, so sometimes because kita sebelum-sebelum ni semasa permulaan Duit Now ada bank-bank yang telah pun diberi kita panggil dia didaftarkan sendiri daripada pihak bank untuk Duit Now ID mereka. So sometimes customer tak sedar yang benda tu dah didaftarkan. Okay, so untuk notifikasi tu dia bergantung pada pihak bank. Setengah bank dia ada untuk pihak penerima tu dia akan terima notifikasi. So dia sebenarnya bergantung pada pihak bank. Ada bank yang dia hantar notifikasi kepada penerima yang yang dapat fund transfer ni lah, yang terima fund transfer ni. Ada juga pihak bank yang mungkin dia hanya hantar kepada pihak penghantar sahaja, orang yang membuat fund transfer tu, maksudnya daripada pihak penghantar transfer tu lah. So dia bergantung kepada pihak bank. Tapi apa yang boleh saya nasihatkan untuk pihak penerima tu, kalau katakan pihak penghantar tu dah cakap dia dah hantar, cuba cek dekat dalam internet banking website masing-masing dengan bank mana yang you daftarkan. So dia macam saya cakap tadi, dekat profile, selalunya under profile. So bila you klik kat profile tu, dia ada butang Duit Now. So you klik pada Duit Now tu, dia akan klik pada Duit Now tu, Duit Now registration tu dia akan tunjukkan dengan akaun mana yang you registerkan. Even kalau katakan akaun tu bukan dengan akaun internet banking yang you buka tu, maksudnya dia dengan akaun lain lah, dia still akan tunjukkan akaun mana yang you daftarkan tu, sebab dia akan ada option untuk saya nak deactivate yang akaun yang ni dan activate dengan akaun yang saya buka ni sekarang. Contohnya macam tu. So dia ada untuk daripada situ dia boleh setkan ataupun di-register, maksudnya registerkan akaun yang telah sedia didaftarkan kepada akaun yang baru, maksudnya dia pindahkan kepada akaun yang baru tu. Boleh juga dilakukan macam tu. Okay. Jelas. Sebab biasalah dia kadang-kadang ada yang macam-macam jenis macam tu lah, kes yang kita sendiri tak tahu, kita tak ingat daftar di mana, akaun banyak kot agaknya. Nasihat saya lah untuk check balik pada profile tu dengan Duit Now tu. Boleh dilakukan. Cik Luqman, ada soalan dekat sini. Dia bertanyakan daripada TS Wan Amisha ni, please enlighten on crypto as a e-payment lah. Ada perancangan tak mana di pihak PayNet tu sendiri untuk adapt dengan kripto? Okey, pada pihak kita macam PayNet, kita masih lagi tertaluk dengan bank negara, segala framework yang disediakan oleh bank negara lah. Maksudnya buat masa ini kami masih
tidak ada apa-apa perkembangan lah dengan kripto ni, dan kita masih lagi kalau katakan pihak bank negara akan memaklumkan kita kalau bank kripto tu dah okey, dan baru kita akan start benda ni. So kalau bank negara masih lagi tak bagi kata putus untuk pembayaran kripto ni, kita takkan proceed untuk apa-apa lagi lah. Okay, next question ni daripada Cik Zulkifli Muhammad. Boleh ke nombor kenalan link dengan banyak akaun? Jika boleh, macam mana payment tu nak trigger akaun yang mana satu priority? Yang ni lebih kurang macam tadi lah. So maksudnya yang seperti saya cakap tadi, satu individu dia hanya terhad kepada ada dua ID saja. Satu nombor akaun, maksudnya satu IC ataupun mobile account number. Maknanya kalau katakan ada dua akaun, boleh satu tu boleh dengan account number, satu tu dengan IC, satu lagi akaun tu dengan mobile number saja. Maksudnya dua akaun saja yang boleh connected dengan dua proxy ID. Itu terhad saja. Maksudnya setakat ni nombor telefon tu dia boleh banyak ke register? Ataupun satu nombor telefon je yang boleh, kalau kata misalnya satu nombor telefon saja untuk satu untuk satu seorang individu tu lah. Seorang individu lah. Satu nombor telefon and then satu IC lah. Ya betul. Tapi setiap satu tu dia boleh linkkan dengan akaun bank yang berbeza. Maksudnya macam tu lah. Setiap satu ID tu hanya satu nombor akaun je. Satu nombor akaun saja. Okey, faham. Cik Amir, mungkin saya tambah sikit berkaitan dengan fundamental untuk nak linkkan kita punya multiple DuitNow ID dengan sama ada single account ataupun dengan multiple account. So persoalan untuk nak jawab dengan berkaitan back kepada kita punya orang kata fundamental. Yang pertama sekali macam Cik Lomar ada mention, satu individu akan ada dua jenis DuitNow ID yang berbeza. DuitNow ID yang pertama adalah mobile number, DuitNow ID yang kedua adalah MyCard. So sekarang ni persoalan dia, boleh tak kedua-dua nombor ID ni tag dengan akaun yang sama dan atau tag dengan akaun yang berbeza? So jawapan dia, katakan saya punya MyCard tag dengan CIMB Bank, saya punya mobile number tag dengan Maybank. Yang itu possible. Senario yang kedua, saya punya MyCard tag dengan RHB, saya punya mobile number pun tag dengan RHB. Itu possible. Yang tak possible adalah kita punya mobile number dah tag dengan RHB, kemudian mobile number yang sama nak tag dengan Maybank. Yang itu tak boleh. Harap jelas? Okay, clear. Terima kasih. Okay, Cik Zul, dapat jawapan yang sebaiknya lah. Okay, seterusnya kita ada soalan daripada Cik Syed Muhammad. Ada tak portal one stop center yang kita boleh semak MyCard ataupun nombor telefon yang telah didaftar dengan DuitNow tu, kita tahu kita daftar kat bank mana? Mungkin saya akan bantu untuk menjawab soalan ni. Yang pertama sekali untuk PayNet, fungsi kami ni memang kita boleh call sebagai one stop center lah kan. Tetapi one stop center kami ni bukan diguna pakai untuk nak di expose kepada public. Okey, itu yang pertama. So itu digunakan internally, yang mana kita ada encryption yang akan berlaku. So perkara-perkara berkenaan di antara pihak bank dan juga pihak PayNet. Itu yang pertama. Kemudian untuk nak menyemak MyCard ataupun nombor telefon yang telah didaftarkan dengan DuitNow ni, perkara ni paling mudah. Katakan yang pertama, saya ada internet banking. Daripada M2U, ada RHB Now, ada CIMB Click. Bila saya buka saja mana-mana internet banking ataupun mobile banking ni, saya hanya perlu pergi kepada bahagian tetapan ataupun setting. Saya pilih pada setting dekat mana-mana internet banking, cari DuitNow. Apabila tekan pada DuitNow tu, automatik dia akan keluar kita punya mobile number, akan keluar MyCard number, dan kat hujung tu dia akan tertera bank mana kita register. Contoh, saya buka open Maybank to you, saya pergi pada manual setting, saya tekan pada DuitNow, saya akan nampak mobile banking saya daftar dengan bank apa. Walaupun saya tengah buka dekat Maybank sekarang, saya access through Maybank, tapi dia boleh dapat tahu MyCard saya register dengan CIMB. So dia akan tertera dekat kita punya internet banking ataupun mobile banking punya setting. Harap menjawab persoalan.
Okay dia. So harap Cik Syed dapat terima dengan jawapan tu tadi. Okay, kita cuma macam sekarang ni kan, macam Planet sendiri banyak bincangkan berkenaan dengan produk Duit Now yang banyak di-highlight sekarang ni kan. Biasa macam sebelum-sebelum ni banyakkan e-payment government ni banyakkan dia guna FPX. So basically untuk online payment dengan sistem yang sedia ada, dengan current service yang sedia ada, banyak kita gunakan FPX punya services lah. So macam mana sebenarnya antara FPX dengan Duit Now ni sebenarnya benda yang sama ke, ataupun it is something new ke, yang overlap ke, ataupun macam mana? Okay. Terima kasih untuk soalan tu. Mungkin Encik Roman can allow me untuk nak jawab ya berkaitan dengan soalan silakan. Cik Amir tadi. So bila kita refer balik kepada FPX ni kita akan consider sebagai existing produk yang dah established dalam market. Okay, dia dah memang dah lama, lebih 10 tahun yang ada. Okay, so timbulnya Duit Now ni sekarang, macam Cik Roman ada mention during the presentation tadi, FPX ni dia run in silo. Dia ada dia punya own platform. Dia tak consolidate dengan platform yang lain. Tujuan RPP untuk keluarkan perkhidmatan Duit Now ni supaya kita boleh consolidate bagi ke semua produk-produk yang ada di bawah kendalian Planet di bawah satu platform. Okay, so apa yang berlaku di masa hadapan, untuk makluman, FPX kita sedia maklum kebanyakan government agency telah pun subscribe atau berguna pakai. Alright, so akan keluar satu produk baru di bawah platform Duit Now, kita panggil sebagai Duit Now Online Banking Wallets, yang akan menggantikan FPX pada penghujung tahun 2023. Okay, so apa yang akan berlaku dalam tempoh orang kata transition tu tadi, apa yang akan berlaku adalah kita tak akan tutup secara terus. Kita akan bangunkan, kita akan livekan Duit Now Online Banking Wallets, dalam masa yang sama FPX masih operate. Okay, supaya apabila Duit Now Online Banking Wallets, readiness daripada pihak bank dan juga pihak e-wallet, sementara dia nak ready, so dia akan ada satu bridging kepada existing FPX untuk nak call bank yang ready dekat FPX tapi belum ready dekat Duit Now Online Banking Wallets. Itu tujuan dia. So apabila dia run concurrent dalam masa tempoh 2 tahun sehingga penghujung tahun 2021 dan sistem pun stable, baru Planet akan bring down FPX. Kita call demolate ataupun kita call it as a sunset. Kita tutup terus and fokus kepada Duit Now Online Banking Wallet. Tetapi apa yang berlaku kepada agensi ataupun businesses yang telah guna pakai, so itu yang jadi main point itu. So sekarang ni apa yang akan berlaku adalah dia perlu buat re-registration semula. Yang kedua, dia kena buat integration semula untuk join kepada Duit Now Online Banking Wallets ecosystem, sebab FPX dah tak longer valid dan juga available dalam market. Tapi during the transition nak migrate tu, dia perlukan, mungkin kita akan tengok dari segi Planet punya side, kita cuba simplifykan proses integration tu by introducing the API. So macam sekarang ni apa yang berlaku, FPX dia kena buat the integration, dia kena buat development, everything macam a bit complicated. Tapi through the Duit Now Online Banking Wallets, kita simplifykan integration punya proses supaya dia akan memudahkan pihak merchant yang ingin menyertai Duit Now Online Banking di masa hadapan. Harap menjawab persoalan Cik Amir. Ya, betul. Yang tu yang banyak yang dipersoalkan lah daripada FPX sendiri lah. Apa yang akan jadi dengan FPX yang sedia ada yang dia dah pakai tu lah kan. So nanti dia punya proses tu pihak acquirer ataupun pihak bank masing-masing akan notify kepada agensi-agensi ni tersebut bila sepatutnya yang diorang dah kena start untuk membuat pendaftaran bagi pihak Duit Now, because kerana sebab ini pun semua akan bergantung sebab pihak acquirer itu sendiri, di mana dia punya ketersediaan Duit Now Online Banking Wallet pada pihak mereka juga. Dia kiranya di pihak bank tu sendiri tu yang mana yang already sedia, yang dah enable untuk yang Duit Now tu. So dia akan slowly akan cari balik yang all the customer yang dah guna PX tu untuk move kepada Duit Now ni lah. Proses dia lah. Betul. Sebab kita tak boleh nak macam migrate tu, maksudnya kita migrate in terms of dia punya proses pendaftaran tu dan juga
proses integrasi kepada platform RPP ni juga. Alright. Okay, thank you Cik Faizal dan Cik Iman. Okay, next question ni daripada Cik Ras. Dia bertanyakan dengan ada tak sebarang kos kepada agensi yang ingin nak guna QR Quick Duit Now ni sebagai option payment? Adakah payment tu masuk akaun terus ataupun delay? Okay, untuk Duit Now QR ni bagi agensi kerajaan setakat sekarang ni yang seperti kebanyakan pada acquirer dia masih lagi no fee. Maksudnya tak ada fee lagi, sebab kita nak galakkan untuk tempoh 2 tahun ni sehingga tahun 2022 kita nak menggalakkan lagi transaksi menggunakan Duit Now QR ni. So kita pihak-pihak bank mereka kita tak kenakan kos sehingga tahun 2022 kepada pihak bank. So pihak bank juga dia akan bagi tahu kepada merchant dia untuk ni tak kisahlah, maksudnya government agency ke businesses ke memang takkan ada cost, tapi selepas itu bergantung kepada pihak bank untuk kenakan berapa banyak. So yang tu kena ada satu agreement dengan pihak bank sendiri, pada pihak dengan pihak agensi kerajaan ataupun pihak-pihak bisnes tu sendiri. Okey, Cik Amir, mungkin saya tambah berkaitan dengan persoalan apa kos kepada agensi kerajaan yang ingin guna Duit Now QR sebagai option payment. Itu soalan pertama. Dan soalan kedua, payment masuk akaun terus atau tak masuk akaun terus. Itu soalan kedua kan yang saya difahamkan. Ya, so, yang kedua tu dia masuk akaun terus ataupun mungkin dia delay. Delay, ya. Macam delay kan IBC dengan ni lah kot. Kita dapat instant dan kita dapat ni kan. Okey, so untuk menjawab persoalan ni mungkin saya tambah kepada jawapan daripada Encik Lokman tadi berkaitan dengan kos yang terlibat. Okey, memang kita sedia maklum dari segi PayNet punya side, kami sekarang ni tengah buat waiver. Waiver tu hanya melibatkan PayNet dan juga issuer bank sahaja sehingga penghujung tahun 2022. Tetapi dari segi pihak acquirer, kita tak mandate ataupun wajibkan dia orang untuk nak waive. Itu bergantung kepada pihak acquirer. Sekiranya dia nak charge, itu adalah bergantung kepada negotiation dengan pihak agensi. Tetapi untuk makluman, kebanyakan daripada pihak acquirer, kita ada 15 acquirer yang ready untuk Duit Now QR ya, termasuk juga e-wallet. So kebanyakan daripada mereka ni memang tidak mengenakan charge sebab dia nak follow the spirit of PayNet. Sebab kita sekarang ni tengah waive, issuer pun tengah waive, so kebanyakan acquirer pun turut serta untuk waive. Tetapi masih lagi bergantung kepada mereka. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, payment masuk akaun terus. Jawapan ni juga sama, bergantung kepada ketersediaan pihak acquirer sama ada dia willing untuk nak buat real time settlement ataupun tidak. Tetapi kebanyakan daripada acquirer sebagai contoh Maybank, RHB, daripada Hong Leong, so daripada Touch and Go, Grab, kebanyakan mereka buat real time settlement. Ya, harap menjawab persoalan. Okey. Terima kasih. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Banyak soalan-soalan ni. Okey, soalan seterusnya, adakah pada tahun 2022 government services akan menggunakan Duit Now bukan lagi kredit debit payment? So ni basically response to Menteri Kewangan punya statement baru ni yang mengatakan 2022 is going to be cashless punya services for the government services lah to the rakyat kan. So yang dia bertanyakan dengan soalan ni, mungkin ada panel yang boleh bagi komen sikit pakai pasal dia ni. Okey, saya akan jawab soalan ni. Berkaitan dengan adakah pada tahun 2022 pihak kerajaan akan menggunakan Duit Now. Okey. So soalan ni agak jawapan itu agak sama sebab sekarang ni government tu dia ada dua pada pandangan kami, sama ada state government ataupun federal government. Okey, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, dari segi ketersediaan memang kita ada engage dengan pihak Jabatan Akauntan Negara untuk orang kata nak explore berkaitan yang pertama sekali pembayaran gaji melalui Duit Now kepada orang kata kaki tangan kerajaan. Itu yang pertama ya. Lepas tu yang kedua, kami juga engage dengan sekarang ni dengan pihak EPF dan juga kami engage dengan pihak LHDN. So dia bergantung kepada use case untuk ke setiap government.
Tetapi untuk makluman, duit now funds transfer diguna pakai untuk membuat payout saja. Maksudnya kerajaan bayar kepada penerima. Duit now kita amat-amat tak galakkan untuk government kutip pembayaran. Sebab untuk reconciliation nanti akan ada isu. Okey, itu maklumat tambahan. Dan seterusnya berkaitan dengan government agencies yang kita ada approach juga, sebagai contoh macam jabatan kebajikan masyarakat untuk payout kepada penerima bantuan, dan juga kita ada engage juga dengan beberapa agensi dari segi bahagian agama kan, macam zakat, untuk membuat payout tu melalui duit now. Sebab tujuan dia macam yang Cik Loman ada mention tadi, pihak penerima tak perlu maintain nombor akaun dengan pihak pembayar tadi. Ataupun sekiranya nak tukar nombor akaun, tak perlu update kepada pihak kerajaan dah. Hanya maintain nombor MyCard. Sebab MyCard tu dia nak tukar dengan bank mana, itu berlaku dekat pihak penerima. So pihak kerajaan tak perlu nak tahu, tak perlu nak maintain. Dalam masa yang sama, pihak penerima tak perlu nak update pihak kerajaan. Jadi kat situ akan berlaku orang kata salah masuk akaun ataupun akaun tak update sebagai contoh. Itu kita cuba nak eliminatekan that issue. Dan sebagai keseluruhan untuk menjawab persoalan tu, adakah pada tahun 2022 pihak kerajaan menggunakan duit now? Dia bergantung kepada pihak kerajaan. Perkhidmatan kita telah pun sediakan dan kita sangat mengharapkan pihak kerajaan boleh beralih daripada perkhidmatan sedia ada iaitu IBG kepada perkhidmatan duit now funds transfer melalui pay to proxy. Harap menjawab persoalan Cik Amir. Okey. Jelas. Okey, kita ke soalan seterusnya ni. Ada pertanyaan daripada Cik Muhammadin ni. Adakah apa advantage PayNet FPX berbanding ada servis provider seperti Bilqis, IP, Stripe? Mungkin benda ni ialah sebab benda tu kita yang end user ni dia nampak macam ni. Bilqis, IP, Stripe ni semua kan. Even tu belakang pun dia tak pasal. Jadi benda tu So sebenarnya mungkin I think bukannya kebanyakan orang pun dia terkeliru peranan FPX ni, peranan PayNet ni dengan FPX. So FPX ni PayNet ni adalah kita panggil kita ada sebagai infrastructure provider tu sini. Kita yang bangunkan FPX tu. So dan company-company seperti Bilqis, IP88, Stripe ni mereka adalah payment company. Okay, macam IP88 dengan Stripe tu adalah kita punya third party acquirer ataupun peserta third party yang bukan bank lah. Bilqis pula adalah kita punya payment service agent yang dia link dengan bank lah, dia kena link dengan bank. So mereka ni macam bagi pihak PayNet, kami tak boleh nak on board secara direct all these government agency ataupun dengan all these seller. Kita perlu menggunakan menggunakan partisipan kita ataupun bank-bank ni dan juga yang non-bank ni untuk mendaftarkan merchant-merchant diorang. So basically kita hanyalah memanjang, kita extendkan kita punya servis tu kepada pihak partisipan, dan partisipan tu yang akan mendaftarkan perkhidmatan FPX ni dengan merchant-merchant mereka lah. Sama juga dengan Bilqis juga. Maksudnya Bilqis ni dia sebagai payment service agent yang dia berdaftar sebagai PXA dengan bank, dan kemudian sebagai PXA dia pun boleh mendaftarkan kira merchant-merchant mereka lah daripada sini. So in terms of peranan PayNet ni dibalik adalah sebagai provider untuk FPX saja, dan kita bukannya engage directly dengan merchant ataupun government agency ni. Cuma kalau katakan daripada segi integrasi tu kita berperanan di situ hanya untuk memastikan bahawa integrasi tu berjalan secara berdasarkan apa yang telah ditetapkan daripada pihak PayNet tu sendirilah, dengan kerjasama daripada pihak bank.
Okay, harap Cik Wanding jelas kalau ada soalan tambahan ke apa, boleh klik pada button raise hand tu, jadi kita akan bawa ke pentas lah. Kalau nak suruh kita bawa terus ke pentas pun boleh, so boleh tanyakan terus. Okay, seterusnya okay, daripada Cik Isyam, adakah penggunaan produk Duit Now oleh agensi kerajaan ini disertakan dengan report laporan transaksi untuk tujuan reconciliation bagi kewangan agensi? Okey, mungkin saya akan bantu untuk menjawab soalan ni. Adakah penggunaan produk Duit Now oleh agensi kerajaan disertakan dengan report atau laporan transaksi? So sekarang ni kita refer balik kepada perkhidmatan Duit Now. So perkhidmatan Duit Now ni adalah orang kata satu platform. So di bawah perkhidmatan Duit Now ni dia ada multiple punya perkhidmatan Duit Now. Duit Now QR, Duit Now Fast Transfer, Duit Now Online Banking Wallet, Duit Now Request ataupun Duit Now Auto Debit. So kesetiap daripada perkhidmatan ni, kalau ikutkan dari segi e-payment punya landscape, memang akan ada dibekalkan report ataupun laporan transaksi. Tetapi laporan transaksi ataupun report tadi bukan dibekalkan oleh pihak Penet. Dia akan dibekalkan oleh pihak bank yang akan dilantik oleh pihak agensi kerajaan. Harap menjawab persoalan. Okey. Clear, Cik Syam? Dapat dapat menjawab soalan yang dinyatakan ni. Okey, seterusnya ada soalan lagi daripada soalan seterusnya daripada Cik Nur Faizin. Boleh ke dari Duit Now ID number registration zakat buat satu transaksi, contoh bayaran cukai penerima pelbagai agensi kerajaan, contoh penerima immigration, SDN dan lain-lain agensi kerajaan lah. Sekejap saya cuba fahamkan soalan ni. Boleh ke dari Duit Now ID buat satu transaksi, contoh bayaran cukai penerima pelbagai kerajaan, contoh penerima immigration? Adakah ataupun Puan Nur Faizin ke nak ke pentas ke, boleh tanya terus. Kita boleh invite terus. Dalam masa yang sama mungkin pihak Penet boleh baca soalan ni. Contoh penerima immigration atau election dan lain agensi kerajaan. So kalau apa yang saya difahamkan daripada soalan ni tadi, mungkin kena betulkan saya kalau pemahaman pada soalan saya ni salah ya. So apa yang saya faham sekarang ni lebih kepada dari Duit Now ID syarikat tu buat transaksi kepada contoh bayaran cukai. So bila kita mention ke bayaran, maksudnya daripada customer buat bayaran kepada agensi melalui Duit Now. Itu yang saya difahamkan. Okay. Yang saya nampak tu soalan ni, syarikat ni dia nak buat bayaran transaksi kepada kerajaan, bayar cukai, tapi melibatkan multiple agensi yang menerima. Dia akaun mungkin satu bayaran, tapi akaun dia tu dimasuk dalam akaun LSDN, masuk dalam immigration. Okey, bulk payment lah ni. Bulk payment lah. Bolehkah benda tu dipecahkan macam tu lah kot? Maksudnya lah, saya rasa lah. Kalau kita cuba fahamkan soalan tu kan, katakan kalau persoalan dia macam yang Cik Amir ada mention tadi tu, so jawapan dia sebenarnya dari segi bulk payment ni, dia ada dua kan. Katakan kita ambil daripada individu, boleh. Sebab kebanyakan daripada retail banking, dia ada buat bulk punya features. Contoh, saya nak bayar ke bil TNB, saya tick. Kemudian dia berkata tambah pembayaran. So saya boleh tambah untuk bayaran air juga, untuk air Selangor sebagai contoh. Function ada features tu dalam internet banking. Tetapi untuk yang corporate bank, sebab saya faham kalau registration syarikat akan refer kepada corporate banking. So apabila mention kepada corporate banking ni, dia bergantung kepada corporate bank berkenaan. Ada sebahagian dia akan offerkan perkhidmatan bulk tadi. Tetapi persoalan dia dari Duit Now ID. Yang tu saya agak sama-sama macam mana nak jawab tu. Sebab untuk buat bayaran tak perlu daftar Duit Now ID. Untuk terima bayaran baru kena daftar Duit Now ID. Ya, jadi kalau konsep yang ni, syarikat nak buat bayaran melalui Duit Now, maka dia tak perlu daftar Duit Now ID. Dia boleh straight away pergi kepada corporate bank, cari Duit Now, buat pembayaran, Michael and Checker macam biasa, function tu. Tetapi untuk menerima, dia perlu daftarkan Duit Now ID dia, tag dengan akaun pilihan masing-masing. Ini lebih kepada keperluan untuk pelaksanaan individu lah. Kalau Duit Now ni ke macam mana maksudnya? Dia dua-dua pun boleh ni, syarikat boleh, individu pun boleh. Cuma balik kepada basis ataupun fundamental, buat bayaran, saya nak transfer duit kepada Encik Amir, saya tak perlu daftar Duit Now.
Tapi Encik Amir penerima perlu daftar Duit Now. Nak terima, itu nak basic terima tu yang kena daftar. So maksudnya kalau katakan contohnya kalau daripada segi ini, kalau katakan mungkin ada lebihan bayaran daripada pihak custom ataupun immigration ataupun NHCN kepada company ni. So company ni dah daftar dengan Duit Now. So maksudnya sekarang ni kalau katakan company ni nak bayar balik kepada pihak agensi nak bayar balik kepada company ni, dia dah boleh dah gunakan Duit Now sebab dia dah Duit Now ID nombor registrasi syarikatnya dah berdaftar dengan Duit Now. Okey. Maksudnya daripada ID nombor syarikat ni sendiri pun dia boleh didaftarkan sebagai ID Duit Now jugalah, selain daripada IC dengan nombor telefon tadi jugalah kan? Ya, betul. Okey. So harapan Cik Nur Faizal faham, dapat jawapannya tu. So kita ke soalan seterusnya. Ini ada orang nak engagement terus ni. Macam mana? Ada kaedah macam mana mungkin boleh nyatakan nanti? Okey, kita welcome sebarang any engagement. Kita berbesar hati untuk menerima sebarang engagement lah, untuk panggilan untuk mesyuarat. So yang paling penting pada pihak agensi tu sendiri kena libatkan dengan pihak bank mana yang dia nak engage sekali tu. Maksudnya daripada pihak bank tu akan kita panggil sekali dengan pihak bank dan lebih memudahkan lagi proses untuk susulan tersebutlah. So kita boleh je. Okey, untuk nak menjawab persoalan berkaitan, saya tambah sikit. So kalau ada masalah nak berbincang berkenaan dengan kerajaan negeri kan, so boleh berhubung dengan kami secara terus, tetapi semasa mesyuarat perlu dihadiri oleh pihak bank jugalah. Ya, harap menjawab persoalan. So mungkin Cik Amir boleh provide lah kami punya email address kepada yang bertanya tadi. Okey. Nanti kami di jasa nanti kita akan share ke dalam kepada semua yang peserta ni. Sebab sebelum tadi pun ada juga yang tanya, boleh dapatkan ke yang slide present tu tadi? Boleh share ke? Boleh, kita akan buatkan dalam bentuk PDF, nanti Encik Omar akan hantar kepada Encik Amir. Boleh. Okey, soalan seterusnya daripada Zuhilmi. Web sistem yang memerlukan servis online payment yang dalam proses pembangunan FPX integration boleh guna terus Duit Now atau juga guna FPX? Ini dia dalam stage yang nak ke arah untuk online payment tu, tapi currently dia nak nampak kepada FPX tu nak guna teruskan ke Duit Now ataupun dia still pergi ke FPX dulu. Okey. So kalau nak menjawab persoalan ni, sebab pada pandangan kami concern daripada mana-mana businesses adalah berkaitan dengan cost. So yang nampak persoalan ni tadi dalam proses pembangunan. So saya percaya kalau dalam proses pembangunan ni mungkin ada melibatkan cost kat situ kan. Jadi soalan dia yang seterusnya, dalam proses pembangunan boleh guna terus Duit Now atau perlu juga FPI integration? Okey. So untuk makluman, sekiranya saya bagi senario yang pertama, pihak agensi A telah pun mengguna pakai FPX. Dia telah pun orang kata enjoy FPX punya perkhidmatan ni, tawarkan ke pelanggan. So untuk masuk kepada Duit Now online banking wallets, dia perlu buat integrasi baru. Okey, senario yang kedua pula, dalam senario yang ada pihak tuan ni bertanya, dalam proses pembangunan FPX, apa yang akan berlaku adalah sekiranya nanti later on bila Duit Now online banking wallet sudah ready, dia perlu juga buat new integration. Okay, so apa yang boleh saya sarankan sekarang, since proses ni sekiranya tak ada implikasi keuangan kepada pihak agensi, mungkin pada pandangan kami boleh orang kata ditangguhkan. Tetapi sekiranya ada implikasi keuangan, ada kos yang telah pun dikeluarkan, pada pandangan kami better teruskan sehingga penghujung tahun 2023. Dan sebelum ataupun pertengahan tahun 2023 tu mungkin boleh start untuk migrate kepada
DuitNow online banking wallets. Sebab sekiranya sekarang dah keluarkan kos, suddenly nak berhenti, nanti akan ada loss kepada pihak agensi. Kita cuba elakkan perkara tu. Okey. Faham. Harap menjawab soalan. Terima kasih Cik Azhar. Kita pergi ke soalan seterusnya daripada Cik Syam tadi. Sekiranya agensi menggunakan DuitNow request, apa maklumat yang perlu ada untuk request payment daripada pembayar? Adakah pembayar perlu register DuitNow membolehkan DuitNow request ni function? Okey, so berkaitan dengan persoalan ni, kita cuba fahamkan balik konsep daripada DuitNow request. So DuitNow request ni dia adalah satu konsep yang mana mungkin kita boleh ketengahkan adalah sebagai bill presentment punya konsep. Okey, so yang mana sekarang ni sebagai pihak orang kata kutipan bayaran, company tadi dia nak kutip bayaran daripada pelanggan. So melalui channel apa? So DuitNow request ni kami develop supaya sekiranya saya berhutang dengan Cik Amir, Cik Amir boleh hantar payment request directly kepada saya punya internet banking atau mobile banking dan saya akan menerima notification mengatakan, hey Faizal, Encik Amir minta hutang RM10 duit makan hari tu sebagai contoh. Dia ada detail yang boleh dimasukkan. Okey, itu yang pertama. Dan saya sebagai penerima tadi, bila saya nampak notification tu, saya ada option. Saya nak reject request payment daripada Encik Amir ataupun saya nak forwardkan kepada Encik Loman, tolong bayarkan, ataupun saya boleh approve terus. So dia ada 3 function kat situ. Jadi maklumat apa yang perlu ada dalam tu, yang pertama sekali apa yang tertera dalam slide tadi kan. So dia akan mention kat situ dari segi amount yang akan tertera, tujuan bayaran yang akan tertera, daripada siapa dia akan tertera maklumat-maklumat kat situ. Tetapi untuk maklumat tambahan perlu berbincang dengan pihak acquirer yang mana pihak agensi kerajaan atau bisnes yang guna pakai DuitNow request tadi, dia boleh attachkan sekali dengan bil ataupun invoice yang berkaitan. Yang mana apabila saya terima tadi notifikasi mengatakan ada payment request, selain daripada maklumat yang tertera dalam skrin, akan ada satu attachment yang saya boleh buka untuk dapatkan bil. Tetapi berkenaan perlu bincang dengan pihak acquirer. Ya. So harap menjawab persoalan yang pertama. So soalan yang kedua, adakah pembayar perlu register DuitNow juga untuk membolehkan DuitNow request ini function? Betul. So untuk fungsi yang DuitNow request tadi, kita memang akan fokus kepada DuitNow ID. Sebagai contoh, saya nak hantar payment request kepada Encik Amir. Encik Amir perlu daftarkan dia punya mobile number ataupun dia kena daftarkan my card number dia, linkkan dengan bank pilihan, baru saya boleh hantar payment request berkenaan. Itu yang pertama. Tetapi sebenarnya sekiranya belum daftar, pihak pembayar ataupun pihak kutipan bayaran tadi ada pilihan. Selain DuitNow ID, dia boleh juga hantar through account number. Ya, harap menjawab soalan. Okey, harap Cik Syam puas hati dengan jawapan tu tadi. Okey, kita ada juga live dekat YouTube ni, ada yang soalan-soalan dekat sini yang ada yang dipersoalkan di sini adalah berkenaan dengan penerangan daripada Cik Faizal tadi yang berkenaan dengan DuitNow tu tak sesuai untuk terimaan. Boleh jelaskan sikit tak, explainkan kepada kita lah untuk maksudnya tu tak sesuai tu ke, memang tak boleh langsung ke macam mana, ataupun ada option lain yang perlu kita guna. Okey. So bila kita refer balik kepada asas kepada DuitNow funds transfer, so tujuan asas dia adalah untuk buat funds transfer, bukan untuk buat kutipan. Itu yang pertama, ya. Lepas tu yang kedua pula, kita telah pun sediakan beberapa platform yang mana platform ataupun perkhidmatan lain tu lebih bersesuaian untuk tujuan kutipan bayaran. Sebab dia akan disertakan sekali dengan laporan yang komprehensif dan maklumat yang ada dalam laporan tu adalah memang kata mencukupi untuk tujuan pihak kerajaan ataupun agensi-agensi berkaitan untuk buat reconciliation. Okey. So perkhidmatan melalui DuitNow funds transfer ni tadi, okey, dia ada 2 kriteria. DuitNow funds transfer untuk pembayaran melalui akaun, DuitNow funds transfer pembayaran melalui proxy. Okey. So sekiranya pihak government ingin membuat kutipan melalui DuitNow, yang mana sekarang ni katakan current punya practice, dia akan provide account number. Okay, provide account number kepada public akan dapat account number tu, dia akan transfer balik. Tetapi kaedah dia nanti apabila berlaku kepada DuitNow proxy,
pihak agensi kerajaan buat masa sekarang belum ada satu unique ID yang boleh digunakan untuk daftarkan ID berkenaan dengan akaun bank berkenaan. Sebab sekarang ni buat masa yang ada Duit Now ID yang kita mention tadi itu adalah SSN punya number, Business Registration Number. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya ada kebenaran pun, okey, kita masih tak menggalakkan oleh kerana apabila pembayaran telah pun dilakukan oleh pihak pembayar tadi ke atas Duit Now ID pihak agensi kerajaan, memang duit settlement semua akan masuk real time, tetapi maklumat pembayaran tu tak boleh nak di-identify pembayaran daripada siapa. Dia masih memerlukan pihak pembayar supply receipt kepada agensi kerajaan. So kat situ nanti akan menyusahkan pihak agensi kerajaan dari segi back end untuk nak buat recon sebab maklumat tak cukup. Itu yang kita cuba elakkan. Dan kita cuba alihkan pihak kerajaan supaya mengguna pakai mana-mana platform ataupun perkhidmatan sedia ada yang lebih berunsurkan konsep kutipan bayaran. Dia contoh yang perkhidmatan yang sedia ada tu macam mana? Okey, kita ada beberapa perkhidmatan lain. Buat masa sekarang ni saya jelaskan untuk yang sedia ada, JomPay, Direct Debit, FPX. Okey. So ada 3 dan mungkin saya boleh masukkan juga walaupun bukan pada division kami melalui terminal ataupun kutipan melalui debit ataupun credit card. So ada 3 ni ya, walaupun dia punya kos adalah berbeza-beza. Dan dalam masa di bawah RPP nanti apabila perkhidmatan Duit Now platform nanti ready, dia akan ada 3 produk baru nanti. Duit Now Online Banking Wallets, Duit Now Request, Duit Now Auto Debit and Consent. So boleh fokus kepada perkhidmatan yang saya sebutkan tadi. So in term of macam mana dia nak set upkan tu nanti, kalau kata dia nak guna untuk tujuan penerimaan hasil tu, kaedah dia nak guna directly, dia pergi dengan bank, dia guna FPX ataupun mungkin dia guna third party punya services pun boleh jugalah. Boleh. Boleh, tetapi dia bergantung kepada perkhidmatan. Ada contoh FPX, dia ada direct dengan bank boleh, dia boleh pergi dengan pihak TPA, third party, atau boleh pergi dengan pihak PSA. Sebab dia ada model berkenaan dalam FPX. Tetapi untuk JomPay tak ada. JomPay hanya boleh pergi terus kepada bank sahaja. Okay. So direct debit pun perkara yang sama juga. Tapi JomPay ada agensi yang gunakan, agensi kerjaan tak yang gunakan JomPay direct? Okey, buat bayar bil terus daripada apps online banking punya site lah kan. Kalau ikutkan dari segi konsep FPX dan juga JomPay ni, dia sama ada online ataupun offline. Walaupun sebenarnya kaedah pembayaran adalah secara atas talian. Tetapi dari segi orang kata nak buat bayaran tu, dia bukannya online. Maksudnya FPX kita pergi kepada apps, lepas tu kita pilih bank. Kita tak keluar kepada mana-mana tempat kan, browser yang lain tak. Untuk JomPay tak. JomPay konsep dia adalah konsep offline yang mana kita terima bil, baru kita login masuk, key in maklumat berkenaan. Itu konsep dia. Dia berbeza kat situ, ada 2, FPX dan juga JomPay tadi. Dan untuk menjawab soalan, adakah terdapat agensi kerajaan guna pakai JomPay? JomPay telah diperkenalkan pada tahun 2014 yang lepas. Dan untuk maklumat, memang agensi kerajaan negeri memang kebanyakan telah guna pakai. Tetapi dari segi federal government, sebab perkeliling baru keluar pada tahun 2018 yang lepas, jadi take up dia tu belum tinggi lagi. So kita memang ada orang kata berhubunglah dengan pihak agensi jawatan accountant sebagai penyelia perkhidmatan JomPay lah. So buat masa sekarang ni saya bagi contoh, custom telah guna pakai, Hospital Kuala Lumpur akan guna pakai dalam masa yang terdekat, kemudian LHDN dalam bulan 8 ni insyaAllah akan go live, kemudian dari segi PTG telah pun mengguna pakai, dan ada beberapa lain agensi kerajaan federal telah pun mengguna pakai tetapi belum secara menyeluruh. Okey, jelas. Ni ada satu soalan ni, mungkin kerisauan dia lah, Cik Puan Azri ni. Sistem dia yang akan live pada akhir 2023, dia nak pergi Duit Now ke ataupun stay dengan FPX? Dalam proses pembangunan ataupun masih explore lagi? Sedang dalam proses untuk menaik taraf, dia dalam proses explore dan dijangka dia nak going to live 2023 tu sama ada nak kick off ke tahun ni ke tahun depan tu kick off. Adakah perlu terbangun? Okay. Tapi go live tu 2023 tu lah.
untuk menaik taraf sedia ada kepada sistem baharu dijangkakan live endo. Jadi pada pandangan kami, so memandangkan dia punya tarikh go live jangkaan tu macam aligned dengan tarikh kita nak bring down FPX kan. Lepas tu saya percaya untuk nak mungkin dari segi live pada penghujung 2023, mungkin dari segi development akan start pada tahun 2022. Jadi saranan kami lebih better explore terus kepada DuitNow online banking wallets, sebab dia ada dua perkara kat sini. Yang pertama, kita cuba elakkan additional cost kepada pihak agensi kerajaan. Yang kedua, kita cuba elakkan additional effort kepada pihak agensi kerajaan. Apabila pergi FPX dulu, dalam masa beberapa bulan terpaksa pindah balik kepada DuitNow online banking wallet sebab kita akan bring down FPX. Jadi saranan kami, boleh explore terus guna pakai DuitNow online banking wallets. Okay. Alright, terima kasih atas soalan-soalan dan juga jawapan dan respon daripada pihak PNET. Kita pun kalau ikut dah lebih 11.30 lah ni, kalau ikut kita punya time tu sampai 11.30 je. So terima kasih kepada semua yang banyak soalan-soalan yang ditanya. Saya buka lagi, still buka mungkin dalam 10 minit lagi. Kalau ada sebarang soalan-soalan yang rasa nak terus bertanya di pentas, boleh klik button raise hand, nanti saya akan bawakan terus ke pentas. Terus bertanya directly kepada pihak PNET di sini lah dalam ni. Ambil peluang, bukan saya orang PNET keluar dekat sini ni, kita nak cari PNET ni orang pun kerja daripada rumah kan, cari kat rumah susah kan. Jadi ambil peluang yang ada ni, mungkin kita ada persoalan-persoalan yang mana terbuku dah ada idea nak merancang untuk buat payment tu, tak ada idea langsung, ataupun mungkin boleh terus tanya, nothing is stupid question lah. So kita boleh share soalan-soalan tu dekat sini dan kita boleh bertanya, kita boleh bincangkan sekali lah. Macam di PNET sendiri, in term of progress untuk make sure to enforce banyak pada yang yang mana-mana finance FI yang ataupun PSA yang terlibat, e-wallet yang terlibat untuk go kepada DuitNow QR code tu sekarang ni so far by end of this year dia akan terpilih semua sekali ke macam mana agaknya? Okay, so berkaitan dengan DuitNow QR, apa yang kita yang nampak pada slide tu tadi kan. Okay, so untuk makluman kita ada lebih kurang 15 DuitNow QR acquirer. So dia adalah acquirer, dia juga adalah issuer. Okay, so sekarang ni dari segi penglibatan sebagai issuer tu tadi, majority bank memang dah ready except untuk BSN, RRG Bank. So bank kecil-kecil ni belum ready, tapi major bank as a issuer, maksudnya bank pembayar dah ready. Okay, yang kedua pula dari segi e-wallet, kita telah pun menerima masuk e-wallet yang orang kata terbesar kat Malaysia. Boost, Touch and Go, Grab telah ready dalam ekosistem sebagai e-wallet pembayar. So selain daripada itu, kita ada daripada Finaxes, kita juga ada daripada Shopee pun telah menyertai DuitNow QR sebagai bank pembayar. Jadi ekosistem tu memang telah berkembang, sebab yang penting sekali 3 major e-wallet telah menyertai DuitNow QR. Sebab dia akan carry orang kata millions punya transaction base dalam our ekosistem kan. Dan yang kecil-kecil ini pula, bukan kami kata kami tak ambil, sebab dia akan bergantung kepada ICTF yang dikeluarkan oleh pihak Bank Negara Malaysia. ICTF refer kepada Interoperable Credit Transfer Framework, yang mana kebanyakan e-wallet ni dia akan bind kepada this regulation ataupun this framework. Kalau framework ni lepas, baru kami akan access untuk nak approve them as part of our DuitNow QR acquirer ataupun DuitNow QR issuer. Tetapi dia bergantung pada ICTF, bergantung juga kepada kami punya assessment. Harap menjawab soalan. Okey. Betul. Mungkin kadang-kadang kita bila bincang berkenaan dengan isu payment through gateway ni semua, in term of security, macam mana how secure it is infrastruktur yang disediakan oleh PNET tu sendiri lah, untuk pastikan all the communication, transaction tu semua really secure, maknanya betul-betul masuk ke dalam akaun yang menerimanya. So macam mana mungkin PNET boleh jelaskan sikit kat situ? Okay, mungkin dari segi persoalan ni a bit sensitive, especially untuk consumer. Dah transfer, kenapa duit tak masuk? Adakah berlaku fraud, adakah berlaku scam ataupun tu salah transfer?
Betul, So betul. dia bergantung kepada beberapa senario lah kat situ kan. Tetapi untuk menjawab persoalan daripada pihak tuan, apa yang kita laksanakan, konsep yang diguna pakai oleh pihak PayNet ni masih lagi sama. PayNet security dengan pihak bank sebab kita akan establish connection kat situ. Okay, so pihak bank pula through dia punya consumer, dia akan bekalkan, dia akan sediakan perkhidmatan mereka kepada pihak consumer. So sekarang ni security yang akan berlaku ni adalah di antara interbank yang mana PayNet di tengah-tengah, kami sebagai service provider akan connectkan bank A dengan bank B melalui perkhidmatan PayNet. Jadi security antara pihak PayNet, insyaAllah benda tu memang kita secure sebab kita follow regulation daripada pihak Bank Negara Malaysia. Okay, maksudnya kita nak connectkan antara bank A dengan bank B, kita kat tengah. Tetapi security di antara pengguna bank berkenaan, dia still akan riding kepada banks punya own security untuk nak buat transfer tu tadi. Tapi kami percaya ke setiap bank dia ada follow juga regulation yang dikeluarkan oleh pihak Bank Negara Malaysia untuk nak avoid daripada fraud ataupun any scam activity. Yang RMIT tu lah. RMIT semua tu memang benda tu in place dan kita kebiasaannya banyak kes yang berlaku bukan sebabkan security kita breach. Kebanyakan berlaku adalah false daripada pihak consumer yang dia expose maklumat berkaitan yang pertama, yang kedua dia trap dalam scam punya orang kata perangkap, panic situation. Contoh, saya hantar some link kepada Encik Loman, Encik Loman terus buka link tu, so automatically akan virus boleh masuk, or automatically dia akan create panic situation. Hey Lokman, awak kena bayar ni, kalau tak account kena freeze. Without knowledge e-payment, kita akan terperangkap kat situ. So kita akan give everything kepada fraudster tu tadi. So those kind of thing in term of security, dia always kena align concurrent dengan knowledge. Itu daripada kami punya pandangan. Okay. Ada satu soalan pula lagi ni, last minute ni kot, yang soalan terakhir lah. Bolehkah duit now digunakan untuk multiple penerima? Contoh, duit now didaftarkan atas JC tapi terdapat pecahan kepada pembekal perkhidmatan. Contoh JC nak buat jualan atas talian, so nak bayar kepada delivery, nak bayar kepada owner of the product, benda macam tu lah, macam Agrobazar macam yang bawa MOA sekarang kan. Bukan macam tu lah konsepnya. Saya rasa soalan ni ditanya lah. Bolehkah duit now digunakan untuk multiple penerima? Boleh, saya rasa boleh, as long as setiap parti tu dia dah daftar dengan duit now lah. Maksudnya kalau katakan apa yang saya faham dengan soalan ni adalah duit now, dia nak gunakan duit now ni untuk hantar duit kepada penerima yang berbeza. So maksudnya tetapi dia punya penerima tu macam seperti yang Cik Faizal cakap tadi, dia punya asas dia adalah penerima tu kena daftar dengan duit now. Maksudnya dia kena link dengan account tu dengan duit now. Cuma maknanya kira di pihak penghantar tu sendiri dia dah memang dia enable of duit now punya transaction tu. Cuma at the end yang penerima tu sendiri, setiap seorang penerima tu memang kena linkkan dengan duit now sendiri lah. Betul. Ya, betul. Kalau itu yang dimasukkan lah. So, ataupun kalau yang itulah yang Encik Faizal ada pemahaman lain ke? Kalau kita refer kepada perspektif yang saya nampak sekarang ni, bolehkah duit now digunakan oleh multiple penerima? Sama ada bolehkah, ataupun soalan ni sebenarnya bolehkah duit now digunakan untuk multiple penerima, ataupun daripada satu account dia akan transfer kepada maksudnya macam tu lah, dia penerima yang ramai. Satu transaction tu dia pecahkan. Contoh dia beli barang online, ada yang dapat kepada owner of the product, ada yang dapat kepada delivery rider. Dia mungkin dia nampak dari segi konsep
pembayaran tu satu transaction je, tapi automatically duit now ni dia boleh pecahkan terus. Dia punya pembayaran ni dia bagi pada technical back-end juga lah. Kalau boleh ada orang kata verbally daripada yang soalan bertanya tu, mungkin kita boleh tolong jawabkan. Masa sekarang ni saya rasa saya tak boleh nak jawab soalan ni. Saya nak interpret tu saya. Puan Nora, kalau ada di sini mungkin boleh saya invite on stage, boleh kita tanya terus dekat sini, boleh? Okey, Puan Nora ada dekat stage. Terima kasih. So, silakan Puan Nora. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh dengar ya. Okey, saya Nora daripada Fama. Macam ni, kami di Fama banyak membuat jualan atas talian lah. Okay, so saya macam persoalan saya ni, saya nak tahulah, adakah duit now dikatalah pembeli tu dia bayar kepada akaun Fama, duit now Fama tu, bolehkah daripada duit now tu dia pecahkan kepada contoh untuk delivery service ataupun kepada juga kepada penjual? Maksudnya dia gunakan satu duit now ID ke ataupun macam mana? Satu duit, okey, saya cuba fahamkan soalan daripada pihak Puan Nora ya. So katakan Puan Nora daripada Fama. So Fama nak menerima bayaran daripada pelanggan ataupun dari peniaga tadi kan. So untuk nak menerima bayaran tu, pihak Fama hanya perlu berdaftar satu duit now ID sahaja. Okey, macam kalau kata pembeli dia buat bayaran satu bayaran saja kan kalau dia beli barang, itu adalah termasuk dengan kos delivery. Okey. Macam mana daripada segi pecahan dia tu daripada duit now tu, dia akan masuk akaun Fama, kemudian adakah dia akan boleh auto breakdownkan benda tu, breakdown kepada delivery service? Tak boleh Puan. Tak yang boleh. itu tak termasuk dalam perkhidmatan duit now sebab macam yang saya mention tadi kan, duit now kalau Puan pilih funds transfer, memang kita tak galakkan untuk buat kutipan. Ya, tetapi kalau apa yang kita boleh sarankan adalah perkhidmatan sedia ada, contoh FTX, direct debit ataupun JomPay. Perkhidmatan yang akan datang dalam masa terdekat ni adalah duit now online banking wallets, duit now request ataupun duit now auto debit. So Puan ada pilihan untuk jenis kutipan menggunakan pakai perkhidmatan yang saya nyatakan tadi. Tapi untuk yang duit now ID ni tadi, bagi pandangan kami, untuk menerima bayaran daripada pelanggan, untuk menerima bayaran daripada peniaga, benda tu sangat tak bersesuaian. Sebab reconciliation nanti susah Puan. Okey. Ya. Aku faham. Okey. Harap menjawab soalan. Okey, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih Puan Nora. Okey, saya rasa tu soalan terakhir lah dah dekat pukul 12 lah ni, 7 jam jadi. Okey, kata-kata akhir mungkin daripada pihak pendek, ada apa-apa yang nak concludekan berdasarkan kepada sesi kita kali ni? Okey, mungkin saya kan, Lokman, you have anything untuk nak share? Silakan, tak apa. Okey, baik. So sekadar ingin mengucapkan terima kasih untuk webinar session ni, yang mana platform ni bagi pandangan kami sangat berguna untuk kita nak deliver kan, orang kata apa teknologi terbaru, apa direction terbaru, apa yang berlaku dalam industri e-payment di negara Malaysia terutamanya, dan dalam masa yang sama untuk kita nak bagi input juga apa yang akan berlaku Malaysia dan negara di sekitar Malaysia, seperti yang Tuan Encik Lokman ada mention tadi dari segi cross border punya payment. So perkara-perkara ni adalah orang kata akan memberi manfaat kepada digital ekonomi di Malaysia, yang mana kita akan memperkembangkan supaya apabila ada datang pelancong, dia boleh buat bayaran through dia punya account bank tapi guna pakai kita punya facilities. Dan apabila kita di Malaysia pergi ke negara yang menyertai tadi, kita terus boleh guna kita punya online banking, tak perlu nak tukar duit. So those kind of thing, benda-benda orang kata yang something like we are looking forward untuk nak make it benda tu happen in the future, number one. Number two, kita keep akan exploring what is the best, what is the updated punya payment solution yang kita boleh adopt ataupun adapt di negara Malaysia. Sebagai contoh,
kita ada tool yang kita boleh buat untuk vehicle punya recognition sebagai contoh, ataupun kita boleh buat juga untuk API berkaitan dengan vending machine yang boleh guna pakai duit QR sebagai contoh. So those kind of thing kita ada, kita akan teruskan untuk nak orang kata gambling benda tu supaya digital economy Malaysia tu terus berdaya saing. So dari pihak saya rasa itu sahaja. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Amir, Puan Hani yang telah orang kata menganjurkan webinar, dan kepada kesemua peserta-peserta yang telah orang kata mendengar sesi presentation kami, harap memberi manfaat kepada pihak yang berkenaan. Sekian, terima kasih daripada pihak saya. Okey, terima kasih banyak-banyak daripada pihak PNET, daripada Encik Lokman, Encik Faizal yang sudi untuk berkongsi bersama dengan kami di Berjasa, dan juga yang dalam sebagai peserta dalam ni bukan sebagai ahli berjasa saja, tapi kita juga jemput daripada skim ICT sini, ICT di pelbagai agensi seluruh Malaysia sebenarnya. Kalau ikutkan pendaftaran tu, kita throughout Malaysia tu sampai Sabah Sarawak tu memang ada yang mendaftar dekat sini lah. So banyak yang berminat dengan topik ni sebenarnya, especially bila ada close engagement macam ni, so kita boleh lebih dekat, kita nak fahamkan kepada topik yang kita bincangkan tu lah. Sekali lagi wakil daripada saya mewakili pihak biasa mengucapkan terima kasih kepada pihak PNET, dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan cuba arrangekan lagi kalau ada perkara yang kita boleh bawakan pihak PNET untuk bersama-sama berkongsi pengalaman dan juga berkongsi maklumat-maklumat terkini. Mungkin ada webinar yang baru ke nanti, produk baru ke nanti, mungkin kita boleh bring out balik pihak PNET. Dengan itu, sebelum saya tutupkan sesi webinar ni, untuk peringatkan juga kepada semua peserta-peserta, mana-mana peserta yang telah mendaftar dalam webinar ni, sesi ni, boleh terus masuk join ke dalam sesi yang akan datang. Kalau ikutkan, kita ada pelbagai sesi webinar kita rancangkan dalam bulan ni dan juga bulan depan. So bulan ni kita ada ujung minggu ni, insyaAllah kita akan ada sesi dengan perkongsian agensi juga, perkongsian daripada industri juga, so berkenaan dengan cyber security. Dan bulan depan kita ada pelbagai lagi topik-topik menarik. Mungkin ada perkongsian agensi sendiri menceritakan pengalaman mereka. Kita juga ada topik-topik yang luar daripada bidang ICT, kita bawakan berkenaan dengan open farming. Kita berkebun pula, lain duduk menghadap komputer je kan. Jadi pada ni pun lama-lama duduk menghadap komputer pun stress juga, so kita menghadap pokok pula sekali-sekala. Jadi sama-sama kalau mana yang rakan-rakan yang belum lagi mendaftar, kita akan bukakan balik nanti untuk sesi yang akan datang. So mana yang telah mendaftar, yang telah join dalam sesi webinar ni, gunakan link yang sama. Webinar ni open untuk orang sampai akhir bulan ni, akhir tahun ni kita akan buka. So ada meja launch dekat luar tu tadi, boleh gunakan untuk berborak, berbincang, mungkin ada close discussion dengan sesama rakan-rakan lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang terutama yang terlibat dengan kita di sini. Saya tengok tadi dari segi yang bilangan peserta tu aku sampai dekat 99 tadi. Terima kasih semua atas sokongan kepada aktiviti berjasa. So semoga kita akan berjumpa lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.